dan pastinya banyak fasa dan juga keadaan situasi yang berlaku selepas kita menerima vaksin pada Ahad lalu. Perjalanan vaksin ke PVV untuk disimpan dan seterusnya melalui 3 fasa ataupun 4 fasa pemberian vaksin, pastinya ia memerlukan satu kawalan yang ketat, penstrukturan yang sangat baik untuk merealisasikan ataupun meletakkan kepada pemberian vaksin ini mengikut struktur yang tepat dan juga betul. Jadi kita nak terus ketika ini bersama dengan Firdaus Azil yang berada di Pusat Kesihatan Daerah Persin 11. Ada liputan dan juga pemberitaan yang ada di sana. Kita nak terus saja bersama dengan Firdaus Azil. Firdaus, silakan. Okey, baik, terima kasih Ehsan di WTC. Seperti yang Ehsan maklumkan, tak apa. Seperti yang Ehsan maklumkan. Okey, nampak dia sekarang ni sebelum tu saya nak kongsi bagaimana petugas kesihatan sedang melakukan menyediakan halangan untuk memastikan para pihak media melakukan penjarakan sosial agar tidak mengganggu kelancaran. Tetapi sebelum itu saya ingin kongsikan seperti yang Ehsan maklumkan, saya berada di Pusat Kesihatan Daerah Presin 11 untuk mengikuti secara langsung peristiwa bersejarah di mana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengetuai barisan hadapan untuk menerima suntikan ataupun dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech di sini dan juga mengikut jadual asal. Okey, sebelum tu sebentar tadi sebenarnya vaksin itu sudah pun tiba seperti yang dilaporkan oleh rakan setugas Fauzi Suhaimi. Dia tiba kira-kira 5 minit yang lepas. Kita juga akan sediakan visual itu dan mengikut jadual asal sepatutnya selain daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang dijadualkan menerima hari ini, pada asalnya kita menerima akan ada 2 lagi petugas kesihatan ataupun barisan hadapan yang akan menerima, tetapi kita baru saja mendapat senarai bahawa hari ini selain pada PM dan selain pada KP Kesihatan ada 4 orang petugas barisan hadapan yang saya amat berbesar hati untuk berkongsikan. Mereka ini yang terpilih ialah pertamanya ialah Clement, anak lelaki Marai Francis berusia 36 tahun, merupakan pemandu daripada Pejabat Kesihatan Putrajaya. Kedua ialah Khairul Ashraf bin Muhammad Yassin berusia 44 tahun, merupakan seorang penolong pegawai perubatan di Pejabat Kesihatan Putrajaya. Yang ketiga ialah Sheila Melissa Sikin, 31 tahun, merupakan seorang jururawat di Klinik Kesihatan Presin 9 Putrajaya. Dan juga Dr. Tan Giling berusia 30 tahun, merupakan pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Presin 9 Putrajaya. Dan selain itu ingin juga saya kongsikan mereka yang, sebab kita difahamkan apabila anda ingin mengambil vaksin, anda akan menerima yang akan melakukan suntikan itulah yang apa yang kita panggil sebagai vaksinator. Dan khusus untuk petugas yang bakal memberikan suntikan pertama kepada Perdana Menteri ialah Ketua Jururawat Kesihatan daripada Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya iaitu Puan Lina binti Hashim, dan juga untuk Ketua Pengarah Kesihatan ialah Puan Mazirah binti Mokhtar, merupakan Jururawat Kesihatan dari Klinik Kesihatan daripada Presin 9. Itu antara nama-nama yang terlibat secara langsung, yang nama mereka bakal terlibat atau tercatat dalam lipatan sejarah kerana hari ini merupakan hari pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pada masa ini kita sedang menunggu lagi. Anda akan dapat melihat kita jangkakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga KP akan tiba di sini kira-kira 2:30 petang nanti. Sebab itu kita akan terbang dari sini. Media juga telah berada di sini untuk bersama-sama menyaksikan sejarah, merakamkan peristiwa bersejarah ini untuk tontonan anda semua, rakyat Malaysia dan juga bukan rakyat Malaysia di seluruh di mana saja anda berada, dan untuk kita menjadikan sebagai sejarah untuk tatapan anak cucu kita pada generasi seterusnya, Esad. Firdaus, sedikit untuk kita mendapatkan pengesahan bahawa yang mana vaksin menggunakan kenderaan KKM akan yang berada di Persin 18 akan dibawa ke Persin 19. Adakah begitu? Bagaimana melihat kepada perjalanan vaksin berkenaan sebelum sampai kepada penerima pertama iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin ini? Okey, itulah semasa Ehsan mula bersiaran ataupun mula breaking sebentar tadi, ketika itu sebenarnya, momen itu sebenarnya kenderaan itu telah pun tiba daripada arah sebelah sana. Kita juga ada sempat merakamkan video yang mungkin kita boleh mainkan kemudian, di mana sampai ke sini
crane drive kemudian diletakkan di hadapan ini, juga kita ada sediakan visual dan terus dibawa. Saya perasan dia berada di dalam satu kotak biru yang khusus untuk membawa vaksin-vaksin berkenaan dan terus dibawa ke dalam. Tetapi seperti yang sedia maklum, di dalam merupakan kawasan yang tidak sesuai untuk kita masuk sebab kita takut mungkin ada suskar untuk menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Tetapi apa yang boleh saya sahkan ialah vaksin itu sudah berada di dalam bersedia untuk disuntik kepada penerima pertama di negara ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Ehsan. Dan juga akhir sekali Firdaus, difahamkan Firdaus tidak dapat masuk ke dalam disebabkan kekangan tempat yang mungkin agak sempit untuk memastikan adanya penjarakan sosial, dan juga liputan menerusi berita juga Firdaus Azil akan dapatkan daripada luar perkarangan Dewan ataupun auditorium berkenaan. Bagaimana untuk Firdaus Azil selepas ini memberikan info dan juga input-input terkini yang mungkin berlangsung apa yang ada di dalam auditorium berkenaan? Okey, pertamanya seperti yang telah saya maklumkan sebentar tadi, antara nama-nama yang terlibat seperti vaksinator yang bakal memberikan dos pertama untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti Puan Lina, vaksinator yang bakal memberikan vaksin dos pertama kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham dan sebagainya, dan juga kita akan cuba mendapatkan 4 insan yang saya sebutkan tadi yang bakal menjadi penerima pertama selain pada Perdana Menteri dan juga Ketua Pengarah Kesihatan. Empat-empat ini akan cuba kita dapatkan pengalaman mereka, macam mana mereka boleh terpilih dan bagaimanakah perasaan mereka dan sebagainya untuk kita kongsikan bersama penonton Extra One ini. Dan kemudiannya kita akan cuba mendapatkan maklumat juga daripada pegawai-pegawai di dalam, khususnya pegawai MOSTI, pegawai KKM dan juga mungkin pejabat Perdana Menteri sendiri untuk kita mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang PPV ini. Seperti anda maklum, semalam kita ada laporkan bahawa beberapa terdapat 532 kalau tak salah saya pusat pemberian vaksin, dan ini merupakan salah satu pusat pemberian vaksin ataupun PPV yang khusus untuk kawasan ini. Ini juga saya akan cuba dapatkan maklumat seperti mana yang saya laporkan semalam ketika kita membuat liputan mengenai simulasi pemberian vaksin di Putrajaya semalam. Terdapat 8 kategori PPV yang telah ditetapkan di seluruh negara mengikut, pertamanya mengikut kepadatan dan juga mengikut mereka yang telah berdaftar. Ada perbezaan-perbezaan antara kategori 1 sampai kategori 8. Ini yang saya akan cuba dapatkan maklumat sama ada PPV di sini di kategori yang mana, 1 ke, 2 ke ataupun 8 ke. Itu akan kita dapatkan maklumat untuk kita berkongsi dengan pembaca seterusnya. Dan kemudian dan juga sudah pastinya kita akan cuba mendapatkan lebih banyak-banyak berita-berita menarik daripada khususnya petugas-petugas yang berada di sini untuk mereka juga berkongsi pengalaman dengan kita. Baik, terima kasih Firdaus Azil. Nanti kita akan bersama lagi dengan Firdaus Azil untuk mendapatkan perkembangan terkini. Dan juga kalau dilihat kepada mungkin atau cara pelancaran program imunisasi COVID-19, dan juga pada pukul 2 petang nanti, mungkin kurang daripada sejam lagi, kita akan melihat ketibaan pegawai-pegawai kanan Kementerian Kesihatan dan juga Perdana Menteri dijangka tiba sekitar pukul 2.30 petang, diikuti dan juga bersama-sama adalah Menteri Kesihatan dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi.